Putrajaya sediakan peruntukan RM1 bilion untuk pembekalan air bersih di Kelantan. Pendaki Malaysia hilang selepas tawan Everest. Orang ramai diminta waspada dengan tawaran badal haji. Buletin utama 20 Mei anda bersama saya Muhammad Syafiq Anand dan saya Fatin Hamimah Yusof. RM1 bilion diperuntukkan untuk membekalkan air bersih di Kelantan bermula tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu sebagaimana diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan dilakukan secara tata kelola terus manakala dari segi operasi pula diserah kepada Kementerian Keuangan. Bagaimana yang saya nyatakan mengikut apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Peruntukan itu untuk bila, Datuk Seri? Bermula daripada tahun ini. Bermula tahun ini, ya? Ya. Dari segi kerja-kerja dia macam mana? Ada melibat urus dia macam mana apa semua? Tata kelola dan libat urus secara telus. Ya. Okay. Ada kerajaan nak letakkan orang itu dalam AKSB untuk pantau ini? Itu dari segi operasional kita serahkan kepada Kementerian Keuangan. Ya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Mesra Aidilfitri Anjuran Felkra Berhad di Machang, Kelantan. Hadir bersama Pengerusi Felkra Berhad, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata kerajaan pimpinannya mengambil pendirian untuk menangani masalah bekalan air di Kelantan tanpa mengira fahaman politik. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan menerusi peruntukan RM1 bilion itu, sebahagian besarnya akan disalur untuk membekalkan air bersih kepada sekolah daif di negeri itu serta sekolah orang asli di kawasan pedalaman Gua Musang. Pastinya sekolah-sekolah ini kita akan maknanya mendapat tumpuanlah daripada peruntukan itu dan saya fikir wajarlah maknanya kita bagi tumpuan pada kemudahan asas ini untuk memastikan anak-anak kita juga mendapat maknanya bekalan air yang mencukupi dalam tempoh yang panas ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Jera Yawara Pendidikan Madani dan Majlis Sambutan Hari Raya bersama Menteri Pendidikan di Kota Baru. Katanya KPM berharap bantuan dan peruntukan membekalkan air bersih di Kelantan akan memanfaatkan semua sekolah di negeri itu. Berita duka terus menyelubungi kem pasukan pendaki Malaysia Everest ME 2023 apabila salah seorang pendakinya Muhammad Hawari Hashim, 33 tahun pula dilaporkan hilang pagi semalam. Insiden kedua itu selepas seorang peserta misi itu yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Awang Askandar Ampuan Yaakob, 56 tahun, dilaporkan meninggal dunia ketika hampir menawan puncak tertinggi dunia itu semalam. Berita kehilangan pendaki negara itu yang juga orang kurang upaya OKU pendengaran turut dilaporkan media tempatan Nepal The Himalayan Times THT yang memaklumkan dia hilang selepas turun dari puncak Everest dan berehat di Kem 4. Difahamkan Hawari dilaporkan keluar dari Kem 4 secara bersendirian pada awal pagi tanpa pengetahuan malim gunung. Sehubungan itu, pengarah syarikat pendakian di Nepal, Pioneer Adventure Nivesh Karki berkata, usaha pencarian sedang giat dijalankan termasuk menyampaikan mesej ke semua kem sama ada Hawari ada berteduh di kemah lain. Hawari berasal dari Pulau Pinang dan kini bertugas di Muzium Pulau Pinang. Semalam, seorang lagi pendaki negara, Awang Askandar, dilaporkan berhadapan masalah kesihatan selepas tidak dapat meneruskan misi menawan Everest ketika berada di paras 8,000 meter dari aras laut. Dia dilaporkan rebah ketika dalam pendakian itu. Awang Askandar dilaporkan meninggal dunia pada jam 10.30 pagi waktu tempatan iaitu jam 12.45 tengah hari waktu Malaysia ketika sedang menerima rawatan lanjut di Kem 4.
Sementara itu, sebarang proses evakuasi mayat dan operasi mencari dan menyelamat SAR di Everest dijangka berdepan pelbagai cabaran dan amat sukar termasuk faktor cuaca yang tidak menentu. Menurut pendaki Everest Negara Muhammad Ilham Ishak, usaha membawa mayat atau pendaki hanya boleh dilaksanakan dengan menggunakan helikopter, terutamanya di Kem 2 dan 3. Muhammad Ilham yang juga Presiden Kelab Jelajah Alpine Malaysia menyertai misi pendakian Everest pada tahun 2011 dan 2013 menjangkakan proses membawa turun mayat dari paras ketinggian lebih 8,500 meter hanya boleh dilakukan secara manual. Mangsa katanya kemudiannya perlu dibawa turun ke Kem 3 yang mengambil masa 12 jam perjalanan yang sukar sebelum diangkat dengan helikopter sama ada di Kem 3 atau Kem 2. Bukan semua helikopter boleh terbang ke Kem 3, hanya yang betul-betul pakar saja yang boleh terbang ke Kem 3. Kebiasaannya helikopter akan terbang ke Kem 2 saja, itu pun hanya pemandu helikopter saja yang boleh. Silap-silap kerusi di belakang pun sempat tertanggal sebab udara di sana amat nipis, dan sekiranya helikopter dapat terbang Kem 2, mayat akan dibawa daripada Kem 2 ke base camp dan akan dibawa ke biasanya ke Lukla dan kemudian ke hospital di Kathmandu lah. Justru beliau berharap semua pihak mendoakan operasi menyelamat itu berjaya dan dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam pada itu, keluarga Lieutenant Colonel Awang Askandar Puan Yaakob memaklumkan Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk berpencen awal dan tinggal menetap di Kampung Banoni di Papar, Sabah. Menurut abangnya, Awang Asim, 57 tahun, kali terakhir mereka bertemu pada Disember lalu ketika arwah pulang bercuti ke kampung bersama keluarga selain menghubunginya pada 5 Mei lalu. Awang Asim dilaporkan berkata ketika membuat panggilan video itu, arwah turut memohon agar semua mendoakan beliau dalam misi berkenaan. Namun pada 5.30 petang semalam, isteri Allahyarham yang tinggal di Alustar menghubunginya dan memaklumkan berita sedih tentang pemergian arwah. Keluarganya berhasrat untuk membawa pulang jenazah dan dikebumikan di kampungnya di Sabah. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam, Aminur Rahim Muhammad, antara yang menziarahi dan menyantuni keluarga Allahyarham di Kampung Benoni, Papar. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pengurusan Pasca Bencana Natma, Hussein Moh, dan Pengarah APM Sabah, Mukhtar Samad. Lembaga Tabung Haji TH meminta umat Islam di negara ini agar lebih berhati-hati dengan tawaran badal atau upah haji oleh agensi pelancongan mahupun individu tertentu. Dalam satu kenyataan, Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman memaklumkan setiap individu dari luar Mekah perlu mendapatkan visa haji untuk melaksanakan ibadah haji yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Jelasnya, tawaran badal haji antara RM1,000 hingga RM3,500 adalah terlampau murah jika dibandingkan dengan harga asal permit haji yang harganya paling rendah sekitar RM4,800. Ini turut mengambil kira kos perbelanjaan lain yang perlu ditanggung oleh penduduk tempatan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. TH akan terus mengingatkan orang ramai untuk mengambil langkah waspada bagi mengelak daripada menjadi mangsa penipuan. Tambahnya, TH dan anak-anak syarikatnya tidak terlibat dalam sebarang bentuk promosi, penawaran maupun penyediaan perkhidmatan badal haji. Sementara itu, penawaran pakej badal haji dengan harga yang murah menjadi modus operandi agensi atau individu yang mengambil kesempatan. Taktik penipuan sedemikian muncul setiap kali tiba musim haji. Menurut pendakwah bertauliah Ustaz Sulaiman Muhammad Nubar, modus operandi yang dilakukan oleh skamer ini adalah melalui paparan iklan, terutamanya di media sosial. Bercakap kepada Buletin Utama, beliau berkata orang ramai yang ingin melaksanakan badal haji perlu peka dengan tawaran iklan yang disiarkan, terutamanya harga yang ditawarkan dan melakukan rujukan kepada pihak yang bertanggungjawab. Apabila harga yang ditawarkan untuk badal haji itu terlalu rendah, maka ia di antara tanda-tanda golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan. Pakej murah yang ditawarkan jelas mencurigakan dan tidak berasas, sedangkan Kerajaan Arab Saudi sudah menetapkan kos permit haji pada kadar tertentu termasuk untuk rakyat tempatan. Ujar Muhammad Sulaiman, tindakan tegas perlu diambil pihak berkuasa kepada mereka yang menawarkan khidmat badal haji dengan harga tidak munasabah dan hanya ingin mengaut keuntungan semata-mata dengan mengetepikan soal halal dan haram. Saya menyeru hadirin tuan-puan untuk berhati-hati dengan tawaran-tawaran yang
terlalu rendah, bahkan tidak masuk akal pun berbanding dengan kos haji yang semakin tahun semakin meningkat. Menjelang penerbangan pertama ke Tanah Suci esok, jemaah haji Malaysia dinasihatkan untuk peka dengan simptom strok haba dengan mengambil langkah pencegahan. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Dr. Ashraf Ahmad Kamrudin berkata, ia berikutan cuaca panas ekstrim di negara berkenaan dengan purata suhu melebihi 40 darjah Celsius. Ujarnya, sebelum seseorang itu mengalami serangan strok haba, mereka akan terlebih dahulu mengalami kelesuan haba. Selain kulit terasa lebih kering dan kemerah-merahan, bibir dan lidah terasa kering, pening kepala atau pengsan, kekejangan otot, muntah atau cerit-pirit. Dan untuk strok haba, semua jemaah adalah berisiko. Walau bagaimanapun ada kumpulan-kumpulan jemaah yang lagi berisiko tinggi. Contohnya ialah warga emas yang berumur atas 60 tahun dan juga jemaah-jemaah yang mempunyai masalah kesihatan seperti kencing manis dan masalah buah pinggang. Tambahnya, jemaah disaran meminum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari selain mengelak daripada terdedah kepada terik matahari terlalu lama dan memakai pakaian berwarna cerah, ringan serta longgar. Jemaah perlu segera mendapatkan rawatan awal di pusat kesihatan yang disediakan tabung haji di Tanah Suci bagi mengelak masalah yang lebih serius. Untuk rekod, keadaan di Mekah adalah lebih mencabar kerana kedudukan maktab penginapan jemaah yang terletak agak jauh dari Masjidil Haram berbanding penginapan jemaah ketika di Madinah yang terletak hampir dengan Masjid Nabawi. Kumpulan pertama jemaah haji seramai 284 orang dijadual tiba di Madinah esok. Malaysia berharap akan dapat terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam isu membabitkan peralihan tenaga boleh diperbaharui, mengurangkan pelepasan gas metana, pembiayaan iklim dan teknologi. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menerima panggilan telefon daripada Perutusan Khas Presiden Amerika Syarikat mengenai iklim John Kerry semalam. Menerusi catatan di Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar memaklumkan dalam perbualan berkenaan pelbagai isu berkaitan alam sekitar, tenaga boleh diperbarui dan perubahan iklim yang kian meruncing serta memberi kesan dahsyat di seluruh dunia turut dibincangkan. Beliau berkongsi aspirasi Malaysia untuk mencapai pelepasan gas rumah hijau GHG bersih sifar seawal tahun 2050. Selain menekankan bahawa Amerika Syarikat sebagai salah satu negara maju wajar menjadi peneraju dalam mengekang perubahan iklim dan kesannya ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia. Ia boleh dilakukan dengan menyediakan bantuan kewangan, kapasiti dan sokongan teknologi yang mencukupi untuk membantu negara membangun melaksanakan agenda dan tindakan iklim masing-masing. Kerajaan memberi jaminan harga gula tidak akan dinaikkan dan bekalannya akan kekal mencukupi di pasaran. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, mekanisme bagi mengekalkan harga gula akan dibincang dan diputuskan Kabinet. Harap rakyat bertenang dan tidak percaya kepada rumours ataupun berita angin yang mengatakan akan berlaku kenaikan harga gula. Adapun tentang ada poster-poster ataupun yang diviralkan mengenai harga gula itu RM4.60 adalah tidak benar sama sekali. Beliau ditemui di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Ahli Parlimen Pulai di Johor Bahru. Jelasnya, 3 pertemuan telah diadakan dengan 2 pengilang gula terbesar negara, Central Sugar Refinery Sdn Bhd CSR dan MSM Malaysia Holdings Berhad dengan memberi jaminan bekalan mencukupi di sebalik kenaikan harga gula dunia serta gas asli. Namun sekiranya pengilang ingin mengeluarkan produk baru terutamanya membabitkan gula, ia perlu mendapat kelulusan Kabinet terlebih dahulu. Awal bulan ini, media melaporkan isu kekurangan bekalan gula di Pantai Timur dan Kedah. Bagi mengatasinya, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas dianggota KPDN, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi serta Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Membantu anda menjalinkan hubungan dan membangunkan perniagaan. Satu bank untuk ASEAN. Dear, when you smiled at me, I heard a melody. It haunted me from the start. Something inside of me. Do you remember the day we met? How could I forget? Happy anniversary. UMB cards for all you love.
yang baharu, kerusi urut Kowe. Masih di Buletin Utama, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima ijazah kehormat Dr. Falsafah PhD dalam kepemimpinan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Pengiktirafan itu disampaikan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria selaku Ketua Perlembagaan UIAM pada istiadat Convocation khas sempena sambutan ulang tahun ke-40 Universiti berkenaan. Dalam titahnya, Al-Sultan Abdullah menzahirkan ucapan terima kasih kepada UIAM dan berbesar hati dengan anugerah ijazah kehormat berkenaan. Ia disifatkan bukan sahaja untuk pencapaian diri baginda, malah mengiktiraf nilai dan peranan rakyat di Malaysia. Selain menyedari peranan penting kepimpinan dalam menyatukan semua pihak dan mendorong rakyat ke hadapan bagi merebut peluang untuk memupuk kemakmuran sebagai sebuah negara. Menerusi kenyataan Pejabat Komunikasi, Advokasi dan Promosi UIAM, penganugerahan itu salah satu penghargaan kepada baginda yang ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada Julai 2019. Kepimpinan baginda terselah apabila bersama-sama rakyat jelata memimpin negara ketika pandemik COVID-19 melanda dunia dan negara. Begitu juga sikap keprihatinan baginda dalam membantu rakyat dan memberikan semangat kepada warga Barisan Harapan untuk bersama bangkit dan melawan COVID-19. Malaysia mengutuk pencerobohan terbaru Israel ke atas Masjid Al-Aqsa 2 hari lalu. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar memaklumkan pencerobohan yang dirancang ke atas tapak suci umat Islam dan perarakan bendera di Kota Lama Baitul Maqdis meruncingkan situasi. Ia adalah provokasi jelas dan pencabulan terang-terangan terhadap kesucian tapak suci yang dihormati. Masyarakat antarabangsa tidak sepatutnya hanya menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dasar apartheid yang berterusan oleh rejim Israel di wilayah Palestin. Malaysia terus berpegang teguh dengan pendiriannya yang berprinsip bahawa rakyat Palestin berhak ke atas negara mereka sendiri yang berdaulat berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Lima belas sekolah di Ibu Negara terjejas akibat kejadian ribut semalam. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, sekolah yang terjejas mengalami kerosakan seperti bumbung tercabut. Katanya, Jabatan Kerja Raya JKR Kuala Lumpur sedang melakukan semakan dan siasatan lanjut untuk mengenal pasti lebih mendalam jenis dan tahap kerosakan semua sekolah yang terbabit. JKR sudah menasihatkan pihak sekolah termasuk guru dan pelajar supaya mengelak daripada memasuki kawasan terjejas sehingga keselamatan lokasi dikenal pasti. Kementerian Kerja Raya KKR melalui JKR akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan KPM untuk memastikan usaha menyiasat, membaik pulih dan mengawal keselamatan dapat diselaraskan dengan baik. Antara sekolah terjejas SMK Desa Perdana, SK Yaakob Latif dan SK Salat South. Sementara itu, katanya KKR juga menerima laporan kerosakan beberapa unit rumah di Rumah Keluarga Angkatan Tentera RK80 Kem Batu Kantonmen Kuala Lumpur disebabkan kejadian ribut berkenaan. Antara lain kerosakan membabitkan bumbung dan sengkuap yang tercabut diterbangkan angin kuat. Dinding sebuah unit perumahan awam Lok Yu di Ibu Negara yang tercabut akibat ribut semalam sudah diperbaiki Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dengan memasang dinding sementara di rumah berkenaan sebelum kerja-kerja baik pulih dilaksana dalam tempoh terdekat. Detik cemas kejadian yang tular itu turut dikongsi penghuni rumah terbabit. Menurut pemilik rumah yang terjejas, Nazri Nasir, ketika kejadian dia berada di rumah bersama isterinya. Katanya sebelum dinding itu runtuh, isterinya membuka pintu untuk mengambil baju di luar. Namun angin kuat menyebabkan isterinya terkunci di bahagian luar rumah. Dalam masa yang sama, bila pintu itu dibuka, boleh ruang angin masuk, angin menerjah terus ke bilik. Daripada sini ni terbang ni semua ni kan, yang ada kat ruang tamu terus menerjah bilik tu. Dalam masa yang sama saya tengoklah, Allahu Akbar. Dinding bilik tu dah belum roboh lagi. Dia separuh. Dah melopong kan. Alamak. Dalam sekelip mata lepas tu, saya tengok jatuh juga. Bagi seorang lagi penduduk di perumahan yang sama, Said Ahmad Termizi Said Pahrum, dia berharap kejadian sama tidak akan berulang lagi. Semalam tu, yang dinding jatuh tu, kemudian mungkin disebabkan dinding terlalu lama ke ataupun paku dah
tak melekat lagi sini. Kemungkinan angin kuat, mungkin terbuka pintu ke, kemungkinan lah dia tiup angin boleh jadi jatuh. Sudah cek baliklah dinding-dinding tu yang ada gepuk ke apa. Benar-benar pihak yang kena elok pantau balik semula lah begitu. Tidak akan berlaku sekali. Takut orang yang menyandar itu kebetulan memang dia sekali ke bawah. Sementara itu, DBKL menerusi satu kenyataan memaklumkan tindakan sama juga telah diambil terhadap 4 unit rumah di Blok 3 Perumahan Awam Seri Johor selepas bumbung blok berkenaan tercabut akibat insiden hujan dan ribut semalam. Setakat ini, tiada pusat pemindahan sementara dibuka bagi menempatkan mangsa terjejas. Kerja-kerja pemasangan kanvas sementara telah dilakukan di bumbung unit terbabit sebelum kerja-kerja baik pulih bumbung kekal dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Gangguan bekalan air yang sering berlaku di Taman Murni di Gurun Kedah sejak lebih 10 tahun lalu semakin kritikal apabila penduduk terputus bekalan sejak lebih 2 bulan lalu sebelum Ramadan tahun ini. Keluhan itu disuarakan kepada wartawan Aduan Rakyat Kumaran Rajamoni. Kami nak air! Kami nak air! Kami nak air! Lebih 200 kediaman di kawasan perumahan ini mengalami masalah gangguan bekalan air atas faktor tekanan air yang rendah. Penduduk mendakwa aduan sudah dikemukakan kepada syarikat air Darul Aman Sdn Bhd SADA, namun ia tidak membawa sebarang penyelesaian mutlak. Dah cuba berjimat tapi kadang-kadang tersangkut juga. Tersangkut juga kadang-kadang. Susahlah kena pergi tahan ayak, cari ayak ke mana-mana kan. Kadang-kadang saya pun bawa anak-anak mandi RNR, pergi cari tandas awam, masjid, macam itulah kata. Susahlah. Setelah aduan dikemukakan penduduk, penghantaran air secara rutin dilakukan oleh SADA kepada penduduk setiap 2 hari sekali. Namun, jadual penghantarannya didakwa tidak teratur. Tak ada masa dia orang. Kalau satu masa dia tetap, kalau kita senang pukul 7 lebih kalau orang kerja awal balik, kita boleh simpan air. Dia mai sampai pukul 3 pagi, 2 pagi, kadang-kadang 9 malam. Tak ada tentu masa. Kita pun susah. Masalah yang dikemukakan oleh penduduk di sini jelas menunjukkan berlaku lompong di dalam soal komunikasi di antara SADA dengan pihak pengguna. Setiap aduan, cadangan, kritikan yang dikemukakan kepada SADA seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Alasan sama diberikan, LRA tidak siap dan projek-projek pembaikan perpaipan sedang dijalankan. Namun apa pelan kontingensi jangka masa pendek dan sederhana? Itu soal pengguna. Persoalan itu kami ajukan kepada SADA. Dalam satu kenyataan, SADA memaklumkan libat urus bersama wakil penduduk telah diadakan 15 April lalu bagi menjelaskan punca permasalahan itu. Serentak itu, pelan yang disediakan SADA termasuk melaksanakan kerja-kerja agihan semula kawasan untuk mengurangkan gangguan bekalan. Susulan itu, 180 buah rumah telah menerima bekalan air dari paip, manakala 70 buah rumah yang terputus bekalan dan bertekanan rendah menerima bekalan air menggunakan lori tangki secara rutin iaitu 2 hari sekali penghantaran. Cadangan lain termasuk mengubah rumah pam dan tangki sedutan Taman Murni dari lokasi sedia ada ke tapak baharu di tepi jalan utama Alustar Sungai Petani yang terletak di hadapan jalan masuk Taman Murni. Kedudukan paras muka bumi bagi tapak cadangan baharu adalah lebih rendah dari lokasi rumah pam sedia ada dan ia dijangka dapat meningkatkan kadar aliran air masuk ke tangki sedutan dengan lebih banyak walaupun ketika musim kemarau. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat@tv3.com.my. Kumar Rajamani, Aduan Rakyat, TV3 ambil berat. 12 pesakit tuberkulosis atau TB diambil tindakan perundangan oleh Kementerian Kesihatan KKM sejak 4 tahun lalu akibat kegagalan mereka meneruskan rawatan. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata kesemua mereka berdepan tindakan undang-undang mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan sambutan Hari TB Sedunia Peringkat Kebangsaan 2023 di Universiti Malaysia Terengganu. Kita juga turut menasihatkan kepada masyarakat dan juga pesakit untuk membuang stigma
berkenaan tentang penyakit TB, di mana kalau kita lihat terdapat masih lagi pesakit TB enggan ataupun takut untuk tampil kepada fasilitis KKM untuk mendapatkan nasihat dan juga rawatan. Katanya KKM mempunyai prosedur bagi mengatasi isu pesakit enggan mengambil atau meneruskan rawatan, iaitu dengan menghubungi mereka melalui panggilan telefon atau secara dalam talian. KKM juga mempunyai program pembangunan keupayaan ejen kesihatan komuniti Malaysia, My Champion, iaitu program kesukarelawan untuk membantu mengesan dan menjalankan aktiviti seperti saringan TB. 25,391 kes pesakit TB dilaporkan tahun lalu. Daripada jumlah itu, 2,572 kematian telah direkodkan, iaitu peningkatan 12% atau 284 kes berbanding 2021. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Bertemu kembali. Seiring usaha untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pelindungan dan pemeliharaan alam sekitar, ION Malaysia berjaya mencapai sasaran menanam 30,000 pokok di bawah program Malaysia-Japan Friendship Forest di Bidor Perak. Program penghutanan semula dengan jangka masa 10 tahun itu mula dilaksanakan pada 2014 melalui 3 fasa dan dijadual diserahkan kepada kerajaan pada September tahun depan. ION memulakan projek itu bagi menyumbang kepada usaha kelestarian Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM dalam memulih dan menghijaukan semula kawasan bekas lombong biji timah tersebut. Ini merupakan projek Malaysia-Japan Friendship Forest kami yang kedua selepas projek yang pertama di Paya Indah, Selangor. Projek Malaysia-Japan Friendship Forest ini merupakan pemeliharaan tanah bekas lombong biji terbiar yang tandus sebanyak 30,000 pokok di tanah seluas 22.75 hektar. Projek ini bermula pada tahun 2014 apabila kita menanam sebanyak 8,000 pokok pada fasa 1 diikuti dengan 10,000 pokok pada fasa kedua dan kali ini kita menanam 12,000 pokok dalam fasa ketiga. Malaysia-Japan Friendship Forest di Bidor adalah komitmen ION terhadap kelestarian hijau selaras dengan komitmen terhadap SDG dan ESG, melindungi alam sekitar, biodiversiti dan ekosistem. Beliau ditemui selepas menghadiri acara penghutanan semula program Malaysia-Japan Friendship Forest di Frame Forest Research Bidor yang disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak, Teh Kok Lim. Bagi meraikan sambutan ulang tahun ke-39 ION tahun ini, sebanyak 3,900 pokok ditanam, manakala selebihnya akan dilengkapkan secara berperingkat. Acara itu turut dihadiri 800 sukarelawan termasuk 80 pelajar Universiti Teknologi Petronas UTP dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang terlibat dalam usaha penghutanan semula itu. Secara keseluruhan, ION berjaya menanam lebih 1/2 juta pokok di seluruh negara setakat ini sekaligus membuktikan komitmennya mengenai inisiatif perlindungan alam sekitar dan pemuliharaan. Sebagai menghormati dan menghargai sambutan perayaan bagi setiap masyarakat yang berbilang bangsa dan agama di negara ini, Petronas kembali mempersembahkan filem pendek sempena Pesta Keamatan Mimpi Padi. Mengisahkan makna sebenar warisan dan budaya suku kaum Kadazan Dusun, filem ini membawa penonton untuk menyelami sorotan legasi amalan penanaman padi bukit yang menjadi antara keunikan tradisi etnik di Sabah. Nampak macam sama, tetapi sebenarnya tidak. Keunikan padi di Sabah merupakan satu warisan yang semakin dilupakan dan perlu dipelihara. Inilah inspirasi Petronas dalam menerbitkan filem sempena Pesta Keamatan yang berjudul Mimpi Padi. Seiring dengan tema perayaan kami, Akar untuk Masa Depan. Filem ini mengisahkan Osinda yang pulang ke kampung setelah sekian lama tidak melawat neneknya. Neneknya sangat gembira menyambut kepulangannya. Tetapi keadaan menjadi tegang apabila Osindak menolak untuk makan bersama. Osindak kemudiannya tertidur dan dibawa ke alam mimpi yang aneh. Nak tahu kesudahannya? Jom tonton Mimpi Padi di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini.
Semoga pesta keamatan tahun ini dapat diraikan dengan lebih bermakna bersama insan yang tersayang. Akhir kata, Kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan daripada kami di Petronas. Halai tokuno, au no kauli kampung. Tanah hantarai ditemani lau silo, wangi dan sakan diaduk. Langadon aku kopio diaduk. Mataku kaku dia. Sono di tulun ko pati lembus. Dako basangan ko. Oh gitu. Bertemu semula, kita ke laporan antarabangsa. Pemilihan Umum Indonesia Pemilu 2024 bakal menyaksikan perebutan jawatan nombor 1 Republik itu bagi menggantikan Presiden Joko Widodo Februari tahun depan. Sehingga kini, 3 nama menjadi perbualan lanskap politik di Indonesia. Masing-masing dengan kelebihan tidak kurang juga dengan dosa masa lalu yang mungkin menjejaskan peluang di pentas pemilu nanti. Apa syarat ganti Jokowi? Nadia Muhsin melaporkan. Jokowi! Jokowi! Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Ini 3 nama yang disebut-sebut bakal berentap di pentas pemilu tahun depan. Gubernur Jawa Tengah yang juga calon pilihan parti Jokowi PDIP, Ganjar Pranowo, dikatakan mendapat sokongan penuh dan restu Presiden untuk mara pada pemilihan kali ini. Begitu juga dengan Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi, Prabowo Subianto, yang pernah berdepan dengan Presiden itu pada pemilu 2019. Berhasrat melanjutkan pemerintahannya sehingga 3 penggal, Jokowi tentu saja ingin calon pilihannya menang sebagai Presiden. Siap melanjutkan apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi. Kedua, mengamankan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah tidak akan katakanlah mengganggu masa pensiunnya Pak Jokowi. Gitu. Mengamankan keputusan IKN. Kedua, mempertahankan Undang-Undang Omnibus Law. Yang ketiga, revisi Undang-Undang KPK, gitu ya. Kedua, kereta api cepat Jakarta-Bandung. Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang jelas bukan Jokowi Man, dianggap sebagai calon paling lemah di antara ketiga-tiganya berdasarkan hasil kajian beberapa agensi. Nasdem menamakan Anies sebagai calon presiden dengan mendapat sokongan dari PKS dan Demokrat. Salah satu poin dari pidato Pak Jokowi itu menurut saya pada bahasa tertentu menyerang Anies sebetulnya kan. Misalnya ketika beliau mengatakan pemimpin itu harus berani. Pemimpin itu tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan barat. Nah, itu diasosiasikan kepada Anies Baswedan semua tuh. Karena memang dari 3 calon presiden ini menurut saya yang relatif tidak teruji keberaniannya itu adalah Anies Baswedan. Namun, Partai Nasional Demokrat Nasdem mempunyai alasan tertentu mendukung Anies, figura yang seringkali dikaitkan dengan politik perkauman sepanjang karier politik beliau. Menjadi sebuah semburan kebencian di mana untuk melakukan karakter assassination terhadap seorang Anies. Anies kita lihat jejak rekamnya seorang yang sangat kosmopolitan, kuliah di Amerika, punya pergaulan internasional. Tentu hal-hal seperti itu tidak terkonfirmasi. Jadi Anies adalah seorang yang benar-benar memiliki jejak rekam orang yang sangat humanis dan sangat plural.
Nasdem percaya sokongan dari pengundi senyap seperti yang berlaku pada pemilihan daerah Pilkada 2017 sehingga menjulang Anies sebagai Gubernur Jakarta akan berulang kembali pada pentas Pilpres tahun depan. Jokowi memang mempunyai citra yang baik selama 10 tahun berkuasa dan sokongan beliau ke atas mana-mana calon yang akan bertanding pada tahun depan tentu saja akan memberi sedikit sebanyak kesan kepada pola pemilihan pengundi nanti. Namun apakah calon pilihan Jokowi itu adalah calon presiden yang benar-benar diperlukan rakyat Indonesia? Lanjutannya besok. Nadia Mohsin, Jakarta, Indonesia, TV3. Bantuan pertama tindak balas kecemasan ASEAN ke Myanmar susulan siklon Mocha akan dihantar esok menggunakan pesawat komersial. Menurut Kementerian Luar Indonesia, bantuan telah pun siap dan berada di gudang sistem logistik kecemasan bencana untuk ASEAN di Subang, Malaysia dan China, Thailand. Katanya bantuan seterusnya akan dihantar pada 22 Mei atau 23 Mei menggunakan pesawat tentera dari Indonesia, Singapura dan Thailand. Penyelarasan penyediaan pengangkutan bantuan menggunakan pesawat tentera anggota ASEAN dilakukan melalui ASEAN Military Ready Group on Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Untuk rekod, lebih 400 orang dilaporkan maut di Rakhine, Myanmar pada Rabu lalu akibat siklon Mocha. Jumlah kematian akibat banjir besar di utara Itali kini meningkat 14 orang. Operasi pemindahan penduduk di wilayah Emilia-Romagna masih diteruskan dan pihak berkuasa kini menumpukan usaha untuk memindahkan mangsa di Ravenna. India akan mula menarik balik nota mata wang nilai tertingginya daripada edaran. Ia berikutan wang kertas tertinggi itu tidak lagi sesuai untuk urus niaga dan stok wang kertas lain masih mencukupi untuk memenuhi keperluan orang ramai. Sebuah jam tangan Patek Philippe yang jarang dipakai dan dimiliki maharaja terakhir dinasti Qing China Ai Xin Jioropuyi dijangka mencecah lebih $3 juta. Harga lelongan tinggi itu bukan sahaja disebabkan keunikan jam tangan Patek Philippe Reference 96 Quantium Lean yang diketahui, tetapi juga kepada latar belakang yang menawan yang dikaitkan dengannya. Tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu. Sekarang belia boleh jimat masa dan kos. Serta semua diintegrasikan pada Unify E-Commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang. Jom Unify Business. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cubaan pasukan badminton negara memperbaiki pencapaian Piala Sudirman 2 tahun lalu tidak kesampaian apabila sekali lagi tersangkut di peringkat separuh akhir. Kekalahan 1-3 di tangan Korea Selatan itu juga memanjangkan kemarau Malaysia yang tidak pernah menjejakkan kaki ke perlawanan akhir sejak saingan berpasukan campuran itu mula dianjurkan pada 1989. Malaysia berada di peringkat separuh akhir Piala Sudirman yang kedua berturut-turut apabila berdepan Korea Selatan di Suzhou, China. Percaturan menurunkan Cheng Tang-ji, Toh Yi-wei di perlawanan beregu campuran menentang Seo Sung-jae, Che Yu-jung seakan membuahkan hasil apabila menang 21-11 di set pertama. Tetapi mereka tidak mampu menahan kebangkitan ranking kelima dunia itu menyebabkan tumpas 13-21 sebelum terus tenggelam di rubber set dengan keputusan 7-21. Harapan seterusnya kepada Lee Zijia yang menentang Jeon Hyuk Jin menepati ramalan apabila skuad negara meraih mata penyamaan dari perseorangan lelaki. Zijia beraksi dalam tempoh 35 minit menewaskan lawan yang jauh di ranking ke-69 dunia menerusi 21-11, 21-9. Kaylet Shana kemudian menjadi taruhan perseorangan wanita ketika bertemu An Se-young. Pemain berusia 19 tahun itu menikmati pengalaman bermakna dalam kariernya meskipun tewas 10-21, 13-21 dalam tempoh 32 minit kepada pemain nombor 2 dunia. Harapan sebenar semestinya di bahu juara dunia beregu lelaki Aaron Chia Soh Woo Yik ketika melawan Kim Won Ho Na Sun Seung.
Lawan jelas lebih agresif dan tajam dalam setiap pukulan menyebabkan Aaron Woo Yik tersilap langkah. Woon Ho Sun Seung yang merupakan gandingan meningkat naik menang 21-12 dan terus meninggalkan pemain negara di set kedua hinggalah mencatat 21-11. Kedudukan 1-3 itu menutup peluang beregu wanita Pelitan M. Tinah beraksi selaku wakil kelima sekaligus kekalahan ketiga dialami Malaysia di separuh akhir selepas 2009 di Guangzhou dan 2021 di Vanta. Penganjuran kejohanan rugby C7 yang berlangsung di Bangkok, Thailand minggu ini bagai meneruskan lagi persaingan tamasya sukan C selepas acara ini tidak tersenarai di Kemboja. Dan Malaysia bagai melepaskan gian menang kedua-dua perlawanan untuk mengungguli saingan kumpulan B. Ia sekaligus menempatkan diri ke peringkat separuh akhir yang dijadualkan berlangsung esok. Aksi pembukaan menentang Singapura, skuad negara bagaimanapun dikejutkan dengan try awal pihak lawan. Namun kembali bangkit selepas itu dengan 2 try, meletakkan Malaysia mendahului 12-5 tamat separuh masa. Malaysia menambah 1 try lagi pada babak kedua, namun percubaan minit akhir Singapura sedikit mencemaskan sebelum kemenangan 19-17 akhirnya memihak kem negara. Berdepan Kemboja pada perlawanan kedua, dominasi penuh disajikan skuad negara. 5 try dicipta pada babak pertama menyaksikan Malaysia mendahului dengan kedudukan 31 tanpa balas. Bersambung selepas rehat, 4 lagi try berjaya diraih Malaysia menutup saingan peringkat kumpulan dengan kemenangan 53-0. Bergelar juara kumpulan, Malaysia kini sah mara ke peringkat separuh akhir dengan pasukan yang akan menjadi lawan skuad negara hanya akan diketahui esok. 11 kemenangan daripada 11 perlawanan meneruskan rentak kecemerlangan Johor Darul Takzim JDT di Liga Super musim ini. Juara 9 kali itu semakin selesa di persada Liga mengumpul mata ke-33 selepas membenam Kuching City. Sabah FC pula jatuh satu kedudukan di tempat kelima gara-gara membenarkan Terengganu TFC bangkit merakam keputusan 2-2. Kemenangan besar Kedah Darul Aman KDA ke atas Kelantan FC membawa mereka ke posisi keempat menyamai kutipan 22 mata dengan Selangor FC dan Sri Pahang yang dijadual beraksi hari ini. Johor Darul Takzim JDT terus berpesta gol selepas menang 4-0 ke atas Kuching City di Stadium Negeri Sarawak. Skuad Harimau Selatan hanya memerlukan 4 minit untuk berada di hadapan menerusi jaringan Fernando Forestieri sebelum penyerang kelahiran Argentina itu sekali lagi menyelahkan ketajaman melebarkan kedudukan pada minit ke-36. Namun pasukan tuan rumah kental bertahan untuk kedudukan itu kekal hingga separuh masa berakhir. Skuad bimbingan Esteban Solari memasuki babak kedua dengan kelebihan 2 gol. Jelas membuatkan mereka lebih selesa untuk terus mengasak kubu tuan rumah untuk membuka jurang lebih besar. Bergson da Silva akhirnya berjaya menemui jaringan untuk gol ketiga JDT pada minit ke-70 selepas beberapa percubaannya sebelum itu gagal diterjemahkan. Selang 3 minit kemudian, jaringan jarak jauh Wan Muniz menoktahkan kemenangan bergaya untuk JDT. Kemenangan ke-11 skuad Harimau Selatan ini menyaksikan mereka mengumpul 33 mata penuh sekaligus mendekatkan diri dengan kejuaraan Liga ke-10 berturut-turut. Dalam satu lagi pertemuan, Sabah FC yang memenangi kesemua perlawanan di tempat sendiri sejak awal musim terpaksa akur diikat Terengganu TFC 2-2. Lebih memedihkan, tuan rumah mendahului 2-0 di Stadium Likas hasil tandukan tajam Telmo Castanera pada minit ke-28. Sebelum Darren Lock menyempurnakan sepakan penalti yang diperoleh minit ke-37. Sony Dode menjadi watak penting memusnahkan impian skuad Sang Badak untuk meraih 3 mata. Penyerang kelahiran Haiti itu menyemarakkan kebangkitan barisan Tomislav Strembokner menerusi sepakan percuma pada masa kecederaan. Dengan beliau sekali lagi menyudahkan gerakan serupa tidak lama selepas itu, membolehkan skuad penyu membawa pulang 1 mata dan menafikan skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee merakam kemenangan ketiga berturut-turut. Berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Usta, Kedah Darul Aman KDA FC meneruskan saingan Liga Super dengan kemenangan besar ke atas Kelantan FC selepas 3 minggu berehat. Ketua pasukan Manuel Ott pada mulanya meletakkan pasukan tuan rumah di hadapan seawal minit ke-16. Sebelum pemain naturalisasi Lee Tak memastikan KDA berada dalam kedudukan selesa untuk aksi separuh masa pertama berakhir dengan 2-0. Memasuki babak kedua, giliran Manuel Hidalgo mencatat nama selaku penjaring pada minit ke-47 untuk gol ketiga.
Pelawat terus dirundung malang apabila skuad Sang Kenari dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-61. William Lira menyempurnakannya untuk jaringan keempat. Jonathan Balotelli menoktahkan pesta gol penuh cemerlang buat hijau kuning minit ke-89. Pasukan The Red Warrior terus parah apabila buntu meraih kemenangan dalam 8 perlawanan berturut-turut sekaligus kekal berada di kedudukan kedua tercorot dengan hanya 4 mata keseluruhan. Beraksi dan merasai prestij pertandingan bertaraf Piala Dunia sememangnya menjadi idaman setiap atlet, tidak kira dalam apa jua lapangan sukan. Namun tidak semua merasainya kerana ianya memerlukan pengorbanan yang bukan sedikit selain elemen tuah sukan yang diceburi. Bagi personaliti sukan dan pengacara popular media prima Muhammad Hanif Miswan, dia sememangnya tidak menjangka akan berada di pentas tertinggi itu sebagai pemain amatur sukan foot golf. Terpilih mewakili negara ke Piala Dunia Foot Golf di Orlando, Amerika Syarikat dianggap sebagai peluang tidak terduga dan tentunya mahu berusaha membanggakan nama negara. Ikuti siri kedua laporan khas Foot Golf bawa Malaysia ke Piala Dunia bersama wartawan Fariz Zulkarnain. Bermula sebagai hobi, personaliti media prima Hanif Miswan tidak menyangka dia akan berada di pentas Piala Dunia Foot Golf mewakili negara. Perlibatannya dalam sukan foot golf bermula pada 2020 ketika negara berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketika itu, foot golf antara sukan yang dibenarkan kerajaan kerana tidak melibatkan sentuhan atau kontak sport. Semakin serius menceburi sukan ini, Hanif sanggup membelanjakan belasan ribu ringgit bagi memastikan prestasinya di tahap tertinggi hinggakan mampu menawan satu demi satu kejohanan di peringkat tempatan sebelum akhirnya terpilih mewakili negara di pentas idaman setiap ahli sukan itu. Bila kita sendiri terpilih mewakili Malaysia secara merit ini dan layak ke terus ke kejohanan yang besar lah dalam scene foot golf ni iaitu Piala Dunia, memang tekanan tu rasa lain macam. Once diumumkan sebagai antara pemain Malaysia yang bakal mewakili bawa bendera Malaysia ke Orlando nanti ni, memang kita dah kena persiapkan mental fizikal lah. Matt Davis berada di sana. Syafiq Ahmad terkena tiang gerakan pertama pada minit ke-6. Sememangnya sebutan Piala Dunia sering kali bermain di bibirnya kerana Hanif dikenali ramai sebagai antara pengulas sukan meningkat naik saat ini. Tetapi terpilih merasai sendiri prestijnya semestinya ibarat mimpi menjadi nyata. Malah tidak menyangka mampu memberikan komitmen kerana sentiasa sibuk dengan tugasannya di media prima sebagai pengacara pelbagai program termasuk Malaysia Hari Ini selain menjadi penyampai radio di stesen Bulletin FM. Namun kerana minat mendalam, terikat dalam jadual padat untuk tugasan harian, keluarga dan latihan bukanlah penghalang. Hanif jelas tidak mahu melepaskan peluang terbaik ini demi Malaysia. Keistimewaan main foot golf ni dia bergantung kepada masa sendirilah. Kita boleh main pagi, kita boleh main petang dan ada kos yang dibuka pada waktu malam secara khususnya kan. Jadi dari situ kita ubah suai sikit jadual kita masing-masing dan saya sangat berterima kasihlah kepada semua penerbit ke bos-bos kita di bawah bumbung media prima ni sebab kadang-kadang mereka pun faham dengan jadual kita. Esok, Hanif bersama skuad foot golf kebangsaan terbang ke Dubai bagi menjalani latihan akhir di Sharjah sebelum terbang ke Orlando. Sudah tentu pencapaiannya menjadi kebanggaan warga media prima. Untuk itu, selamat maju jaya diucapkan buat Hanif Miswan. Segalanya sudah dipersiapkan skuad foot golf kebangsaan untuk ke Piala Dunia dan kini terserah kepada mereka untuk memberikan aksi yang terbaik. Jangan terlalu skeptikal dengan sasaran yang telah diletakkan kerana ada kalanya kejutan mampu dihasilkan sebuah pasukan pada penampilan pertama mereka di pentas Piala Dunia. Laporan Fariz Zulkarnain untuk Sukan TV3. Baiklah, laporan tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Saya Farhan Abdullah Wazir. Kekal aktifkan diri anda di mana jua anda berada. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Di mana Syarlini? Rakan mencari kanak-kanak 5 tahun yang hilang kali ini Muhammad Nasyar terus dipertingkatkan. Kes itu menggemparkan negara. Dalam beberapa second macam tu, saya pound pusing dia tak ada. Pemeriksaan dibuat rumah ke rumah. Fail Mahkamah, Rabu 9 malam di TV3 dan stream secara HD ditonton. Bertemu semula. Polis tidak menolak kemungkinan kecoyan pemandu menjadi punca sebuah kereta terbabas dan terjunam ke dalam gaung
sehingga menyebabkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut dalam nahas di lebuhraya Bahau Keratung di Bandar 15 Melati Rompin awal pagi tadi. Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Razik Ramli. Ketua Polis Daerah Rompin, Deputi Superintendent Muhammad Azhari Mukhtar berkata, siasatan awam dapati kemalangan berlaku ketika kereta terbabit meneruni bukit, dipercayai hilang kawalan dan terbabas ke bahu jalan sebelah kiri serta terjunam ke gaung kira-kira jam 3 pagi tadi. Lokasi kemalangan adalah laluan 2 lorong meneruni bukit serta tiada garisan putih sebagai pembahagi jalan. 3 lagi mangsa iaitu pemandu serta 2 penumpang lelaki termasuk seorang lagi kanak-kanak turut cedera. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Muazzam Shah untuk bedah siasat. Baik, sekian buletin utama. Visual sektor pelancongan domestik di China yang kembali pulih ke tahap pra-pandemik mengakhiri buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.